Hancur perasaan seorang remaja perempuan apabila menyaksikan ibu, ayah dan adiknya dibunuh dengan begitu kejam. Kebahagiaan keluarga ini musnah di tangan orang yang paling mereka percaya. Bagaimana kisah ini bermula? Jom kita ikuti. Pada 15 November 2017, angkara dendam 3 beranak maut manakala seorang lagi kritikal selepas ditikam dengan pisau dan dihentak dengan tukul serta besi di rumah di Taman Bahagia Jalan Wakaf Mek Zainab, Kota Baru. Kejadian 2.30 petang itu dipercaya dilakukan oleh lelaki yang dikenali keluarga berkenaan. Mangsa yang maut adalah Kak Eng Ning, 42 tahun, isterinya Chua Jo Siok, 37 tahun dan anak lelaki mereka Kang Zi Hans, 13 tahun. Sementara itu, anak perempuan Kang Zi Ru, 15 tahun, parah dan dirawat di Hospital Raja Perempuan Zainab II. Timbalan Ketua Polis Kelantan Datuk Din Ahmad berkata mangsa pertama Eng Ning ditemui dalam keadaan tertiarap depan pintu rumah dengan 3 kesan tikaman di dada. 2 lagi mangsa ialah isterinya ditemui di dapur dalam keadaan terduduk dengan kesan tikaman pada badan dan anak lelaki di tengah rumah dengan kecederaan di belakang leher dipercayai dihentak dengan tukul. Siasatan awal dapati suspek menggunakan senjata jenis pisau, tukul dan besi yang terdapat di dalam rumah berkenaan. Mangsa berasal dari Bacok dikatakan ke rumah itu yang dijadikan stor penyimpanan barang untuk membuat audit sebelum diserang suspek dipercayai pekerja mereka. Mangsa mempunyai perniagaan menjual barang perkakas dan siasatan awal tidak menolak kemungkinan kejadian disebabkan dendam. Kejadian itu disedari penduduk yang melalui kawasan terbabit dan melihat suspek melarikan diri bersama kenderaan jenis pikap milik mangsa. Usaha memburu suspek giat dilakukan dan kes itu disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Kesesaan. Pada 16 November 2017, Polis Kelantan sudah mengenal pasti suspek utama kejadian pembunuhan ngeri ini. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Kelantan Asisten Komisioner Muhammad Fakri Cik Sulaiman berkata suspek dikenal pasti sebagai Syahra Ehwan Elias Pot, 31 tahun yang juga pekerja mangsa sejak 3 tahun lalu. Usaha memburu suspek yang berasal dari Kampung Jubakan Darat Tumpat sedang giat dijalankan. Selain itu, pasukan khas ditubuhkan bagi menjejak suspek yang berusia 31 tahun. Pihak polis percaya mangsa masih berada di Kelantan dan usaha memburunya sedang giat dilakukan. Suspek juga rapat dengan keluarga berkenaan berikutan sudah bekerja dengan mereka sejak 3 tahun. Keadaan Zero dilaporkan stabil dan pihak polis sudah mengambil keterangan mangsa. Pada 17 November 2017, polis bekerjasama dengan pihak berkuasa Thailand termasuk Interpol untuk mengesah suspek yang dipercayai sudah pun melarikan diri ke Thailand. Suspek dipercayai bersembunyi di negara jiran itu. Suspek kali terakhir dilihat menaiki sebuah lori yang menghala ke Lubuk Stol Pasir Mas. Sebelum menghilangkan diri, suspek sempat menghubungi rakannya yang berada di Thailand dengan menggunakan telefonnya sebelum mematikan talian. Selain itu, gambar suspek juga sudah diedarkan di pintu sempadan dan dipapar di media serta laman sosial. Menurut anak perempuan yang terselamat dalam kejadian 2.30 petang itu, Zing Ru cedera di kepala dan lebam di bahu kanan serta dihentak dengan tukul besi. Ketika kejadian, dia baru pulang dari sekolah bersama adiknya Zi Hans. Secara tiba-tiba pekerja bapanya dikenai syarat keluar dari rumah dan mengarahkan adiknya mengambil fail di van. Sebaik masuk ke dalam rumah, dia terkejut melihat ayah terbaring depan pintu rumah dalam keadaan berlumuran darah. Dia terus hubungi kawan dan ternampak adiknya sedang bergelut dengan syarat sebelum dia menghentak belakang kepala adiknya dengan tukul besi. Selepas itu, suspek terus menyerang Zing dan dia sempat merayu beberapa kali supaya tidak cederakan, namun dia tetap menghentak tukul besi itu di kepala sebelum melarikan diri. Hanya selepas kejadian, Zing sedar adik perempuannya Kang Ziang Shen berusia 8 tahun terselamat kerana bersembunyi di bawah kerusi di dalam rumah itu. Selepas itu, jiran yang tinggal di kawasan berhampiran membantu membawanya ke hospital. Akibat kejadian itu, dia menerima 2 jahitan di kepala dan lebam di bahu kanan. Ditanya mengenai syarat, dia berkata hubungan lelaki itu dengan keluarga sangat rapat seperti adik-beradik. Dan mangsa tidak sangka kejadian ini berlaku kerana tiada perbalahan berlaku sebelum ini. Pada 17 November 2017, ketiga-tiga beranak tersebut selamat disemadikan di tanah perkuburan kampung Merabang Bacok. Jasad mendia Kang Eng Ning, isterinya Chua Jo Siok dan anak mereka Kang Zi Hans dikebumikan pada 12.15 tengah hari di tanah milik mereka.
Terdahulu mendiang disembahyangkan di rumah mereka di Kampung Balai Perupuk Bacok. Ahli keluarga memberi penghormatan terakhir kepada 3 mangsa berkenaan. Turut hadir di majlis berkenaan 3 anak mendiang iaitu anak sulung Kang Zin Fei 19 tahun, Kang Zin Ru 16 tahun dan Kang Zian Shen 8 tahun. Mereka kelihatan sebab dan tidak dapat menahan kesedihan terutama anak bongsu. Lebih 200 termasuk ahli keluarga, rakan dan penduduk kampung menghadiri majlis itu sebelum perarakan ke tanah perkuburan pada 11.50 pagi. Pada 21 Disember 2017, keluarga mangsa memohon maaf susulan penularan wajah lelaki disangka suspek pembunuhan. Permohonan maaf secara terbuka itu dibuat kepada Kong Krasing Eng Chong 30 tahun dan keluarganya selepas gambar lelaki itu yang dikatakan membunuh 3 beranak terbabit tersebar di Facebook. Adik Eng Ning iaitu Kali Seung 33 tahun berkata dia tidak sengaja memuat naik gambar Korasim dengan keterangan suspek pembunuhan ahli keluarga sejurus kejadian berlaku. Dia kemudian memadamkan gambar itu segera. Malangnya ia sudah viral sehingga mengejutkan keluarga Kong Krasim. Pada 18 Februari 2018, menurut Kang Zin Fei yang kini telah pun berusia 20 tahun mengatakan dia sudah tiada saudara mara lain yang boleh membantu sejak kematian ibu bapa mereka. Zin Fei bersama adiknya Zin Ru 16 tahun dan Zin Shan 9 tahun depan kesempitan hidup selepas ibu bapa serta adik mereka dibunuh. Nasib 3 beradik yatim piatu itu mendapat perhatian seorang ahli perniagaan. Zin Fei dan Zin Ru sekarang menetap di rumah peninggalan ibu bapa mereka di Bacok, manakala adik bongsu mereka Zin Shan tinggal bersama ibu saudara di Gua Musang. Apa yang menghairankan ialah tiada satu pun agensi kerajaan atau kelab kebajikan tampil membantu anak yatim ini sehingga hari ini. Malah keluarga mangsa masih belum dapat memaafkan pembunuh yang menyebabkan mereka menjadi yatim piatu sekelip mata. Zin Fei berkata, sehingga kini mereka trauma dengan apa yang berlaku dan sukar memaafkan pelaku terbabit yang masih dalam buruan polis. Nampaknya kes ini masih tiada penghujungnya sehingga hari ini suspek masih tidak dapat dijejaki dan menyukarkan pihak polis melakukan siasatan berhubung kejadian ini. Sukar untuk mendapatkan kerjasama pihak polis luar kerana hal seperti ini tidak menjadi keutamaan dalam penyiasatan mereka, melainkan melibatkan ancaman kepada sesebuah negara. Kita mendoakan keluarga mendiang mendapat keadilan yang sewajarnya. Sekian, terima kasih.